Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari, salam sejahtera, salam perpaduan, salam kasih sayang UMNO untuk semua. Jadi syukur Alhamdulillah pada hari ini sembang live FB Kopi O bersiaran kembali seperti mana biasa. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan membawa penghujahan-penghujahan berkaitan dengan isu-isu dan juga idea baru. Dan kita akan bercakap pada hari ini untuk sidang penonton sekalian, untuk tatapan, renungan, dan kita pakat-pakatlah menambah idea dan juga memberi komen di dalam live FB untuk kita bawa suara anda kepada mata dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, kalau yang masih baru menonton kita mohon juga supaya sebar luaskan live FB Sembang Kopi O pada hari ini yang dibawakan khusus oleh Biro Penerangan UMNO Negeri Kedah di studio tingkat 7 bangunan UMNO ini. Syabas dan tahniah kita ucapkan setiap julung kali dan secara rutin mingguan diadakan live FB ini. Kita ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Seri Jamil Khair bin Baharum selaku Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah. Begitu juga dengan Yang Berhormat Datuk Hajah Suraya binti Yaakob yang bertanggungjawab sebagai Ketua Penerangan UMNO Negeri Kedah, jadi bersama dengan timnya. Jadi syukur Alhamdulillah juga pada hari ini kita bersama-sama dengan dua orang tokoh yang berada di dalam Negeri Kedah ini yang senantiasa ataupun saban hari bersama dengan masyarakat di luar sana. Jadi hari ini kita akan kupas sedikit sebanyak berkaitan dengan rintihan COVID-19, kerajaan prihatin rakyat. Jadi di sebelah kanan saya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan adalah saudara Saiful Azwan bin Azizan. Bin Azizan ni sama dengan saya. Saya Hayazi bin Azizan. Panel kita ni Saiful Azwan bin Azizan. Dan beliau merupakan pengerusi pengusaha teksi Kota Star. Selamat datang ke studio saudara Saiful. Boleh kot ke nak panggil Wan ke? Boleh belakang. Dan di sebelah kiri saya adalah Encik Muhammad Khalid bin Abdul Hamid. Beliau merupakan pengurusi penjaja untuk daerah Kota Star. Ini kita didatangkan khas. Mentang-mentanglah kita bangunan UMNO ni berada di dalam daerah Kota Star. Hari ini dua-dua panel kita daripada daerah Kota Star. Jadi Kota Star ni merupakan ibu negeri kepada negeri Kedah. Sesuai sangatlah dengan kedua-dua bidang ini dan kita akan berceloteh lah secara santai di dalam Sembang Kopi O ni. Kita akan bercakap sedikit sebanyak berkaitan dengan rintihan rakyat ni tentang kerajaan prihatin rakyat ni. Jadi sebelum kita melayari perjalanan sembang-sembang kita pada hari ini, bolehlah ikut saudara Saiful selaku pengurusi pengusaha teksi daerah Kota Star. Dia besar juga jawatan ni, walaupun tengok jawatan teksi nak jaga boleh dikatakan ratusan pemandu teksi. Kod lah boleh cerita sedikit sebanyak berkaitan dengan perjalanan ataupun latar belakang sikit macam mana yang boleh terjebak dengan bawa teksi sampailah boleh jadi pengurusi ni. Bukan senang. Pasal tengok pun orang muda. Orang muda lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selaku pengurusi Persatuan Pemilik Kereta Sewa Sahab Perdana. Kita punya pejabat dekat Sahab Perdana lah. Yang boleh terjebak dengan dia bawa teksi ni bermula dengan arwah orang tua saya lah. Dia mula bawa teksi, lepas tu kita pun duk selalu ikut. Jadi terikut. Jadi benda ni memanglah teksi dulu dengan sekarang ni dia banyak perbezaan lah. Cuma dulu teksi pun tak banyak. Tapi sekarang ni macam dah banyak. Jadi masa dulu tu orang kata masa ikut ayah tu jadi macam minat. Jadi minat, jadi macam kita kena beli teksi ni. Beli habis tu boleh beli teksi. Duduk di Syahab Danau tu pun hampir dekat-dekat dengan 15 tahun jugalah. Lama dah. Lama lah. Lepas tu daripada segi pengurusi ni mungkin depa yang lama-lama pun kita pun pengurusi, tapi mungkin nak pendapat dengan orang tua-tua, cuma kita nak ubah angin je. Contoh kata pendapat orang tua-tua pun kita stay guna, tapi kita bagi jadi lebih cantik. Macam tu. Tu yang depa nampak kita macam tu, depa kata tak apalah jadi pengurusi So kita jadi pengurusi, memang kita muda pun, tapi pendapat orang tua-tua yang lama-lama teksi tu kita guna pakai. Dia kata terima kasih saudara Azwan. Ini pengurusi lah di kawasan Syahab Perdana ni.
makluman tuan-tuan sidang penonton sekalian, para netizen sekalian lah. Syahab Perdana ni merupakan, selain daripada teksi, kita ada hentian ataupun stesen bas untuk di dalam kawasan Kedah ni lah. Itu merupakan stesen bas yang utama lah. Apabila 3 kali ditukar. Mulanya dalam pekan ataupun dalam bandar, kemudian diubah ke kawasan berhampiran dengan Rambut Teluk Wanjah tu. Dan kemudian ni tempat ketiga lah, lebih selesa senang ditukar. Mungkinlah kalau dulu daripada segi awal proses penubuhan ataupun pembinaan dapatlah juga tentangan sebab jauh berada di pinggir bandar, tetapi ini memberi keselesaan lah. Itulah hasil penat lelah pemikiran dan juga usaha daripada kerajaan untuk memberi keselesaan, terutamanya daripada segi penumpang dan juga pengusaha-pengusaha teksi dan juga bas-bas ni. Selamat datang kepada studio. Okey, sebelah saya seorang lagi panel kita yang seterusnya adalah saudara Muhammad Khalid ataupun Bang Lid. Abang Lid lah senang panggilan manja. Dia ni orang meniaga ni, pengurusi penjaja ni. Mulutnya pun hebat lah sebab penjaja. Kalau kita tak boleh nak tarik orang mai beli barang kita pun tak apa nak cun lah, kalau istilah kita lah. Jadi sila Malik cerita sikit macam mana Malik boleh jadi pengurusi duk berniaga apa ke ataupun ada stokis ke ataupun ada rangkaian kedai runcit ku ada 15 buah dah ke apa ke. Dipersilakan Malik dan selamat datang ke studio. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator Hayazi dan ahli panel saudara Saipul selaku pengusaha teksi Syahab Perdana. Jadi kepada semua rakan-rakan FB yang bersama dengan kita pada hari ini, ahli-ahli Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Negeri Kedah dan ahli-ahli Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Daerah Kota Star dan seterusnya rakan-rakan seperjuangan. Alhamdulillah, pada pagi ini selaku pemimpin Kedil Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Daerah Kota Star ini dijemput untuk bersama-sama berkongsi pandangan, berkongsi idea, berkongsi keluh resah nasib penjaja dan peniaga kecil, terutama di Bandaraya Al-Star ini maupun di negeri Kedah dan amnya negara Malaysia ini. Di kesempatan ini juga Abang Lid ingin merakamkan jutaan terima kasih lah tak terhingga kepada Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah di bawah kepimpinan yang berbahagia Datuk Jamil Khair dan juga Ketua Penerangan UMNO Negeri Kedah iaitu yang berhormat Datuk Suraya Yaakob. Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput pihak persatuan untuk bersama-sama dalam majlis ini kita berkongsi rintihan COVID-19 ini. Pada Abang Lid, mula-mula Abang Lid merupakan seorang peniaga jalanan, iaitu hari ini Abang Lid ada sebuah gerai di Medan Selera Mergum, dan bila mana kita persatuan ni tiap-tiap tahun dia ada mesyuarat. Untuk nak jadi ahli Persatuan Penjaja ni dia kena jadi seorang peniaga. Maka dia ada daftar peniaga, dia layak untuk menyertai persatuan ini. Dan pada ketika itu memanglah seperti mana saudara Saipul bercakap dengan kita orang muda, tiba-tiba kita nak masuk dalam NGO ataupun dalam persatuan ini dengan berbagai-bagai perwatakan ada. Tetapi kita cuba selami benda-benda yang macam tu. Dan akhirnya hari ini, setelah kita dilantik sebagai jawatankuasa, setelah kita dilantik sebagai exco dan hari ini kita sebagai pemimpin. Pemimpin masyarakat penjaja dan peniaga kecil. Dan ini merupakan peluang yang Abang Lid ada untuk mengetengahkan isu-isu ataupun masalah-masalah penjaja di luar sana. Dan hari ini kita ada satu platform yang mana kita dapat menyuarakan pandangan, pendapat, apatah lagi bila mana negara kita dilanda oleh wabak coronavirus. Jadi sedikit sebanyaklah pengalaman Abang Lid. Yang tu setakat ni dululah. Muka dimah kita kata. Baik, insya-Allah. Malik, selamat datang tu.
Mukadimah ni pun hebat. Boleh. Boleh bawa naik atas pentas ni kalau ceramah ni. Alhamdulillah. Isu penjajah lah. Ya, isu Jangan penjajah bab lah. lain pula. Bab lain tak boleh. Tahniah kepada Malik dan juga kepada kedua-dua panel kita kerana dilantik sebagai pemimpin di dalam institusi masing-masing. Kalau lihat daripada macam Wan kata tadi, daripada bawah, dia mewarisi daripada orang tua naik sampai ke atas sampai dipilih. Mungkinlah atas faktor kod teksi dia elok, selesa dan sebagainya. Masuk nak cari baju tebal kat sejuk aircon ke dan sebagainya. Itu salah satu daripada daya tarikan jugalah. Dan Malik pun kita tengok cukup hebat lah. No, daripada segi mukadimah pun sakan. Jadi saya nak tanya, apabila saya tertarik, kita mula dengan Malik dulu. Saya dia duduk tengah semangat. Tapi bila momentum jatuh ni kita pun bimbang juga. Jadi Malik, kalau tengok tu daripada segi lala ni lah, daripada segi COVID-19, pandemik COVID ni, orang duk cakap ni cukup bahaya. Sebab virus yang kita tak nampak, di mana-mana sahaja kita pergi pula ni di dalam Malaysia, mana sudut pun kita perlu berhati-hati. Daripada segi sektor penjualan ataupun perniagaan ni lah, kalau Malik tengok bagaimana jualan perniagaan, apa sektor yang Malik tengok ni yang begitu terkesan dan apa sektor yang tak terkesan daripada segi perniagaan ni? Yalah, untuk makluman saudara moderator, jadi baru-baru ni dunia dilanda oleh wabak coronavirus. Dan Malaysia juga tidak ketinggalan ataupun tidak terlepas dengan wabak coronavirus. Dan kita dipanggil sebagai COVID-19. Okey, dan di semasa kerancakan ekonomi negara tiba-tiba tergencat. Ekonomi negara terbantut disebabkan wabak ini. Jadi yang terkesan adalah masyarakat penjajah dan peniaga kecil. Pada Abang skop Abang lah. Abang tak nak bercakap tentang peniaga-peniaga yang lain lagi. Dalam skop yang Abang bersama dengan masyarakat penjajah dan peniaga kecil ni, kita merasai keperitan penjajah dan peniaga kecil ini bila mana hari ini kita faham. Penjajah dan peniaga kecil ini menjalankan perniagaan setiap hari. Bila mana mereka meniaga, barulah mereka dapat pendapatan. Dan hari ini kalau kata setakat sehari, 2 hari, pendapatan terputus tu tak apa lagi. Tetapi malahan berbulan-bulan. Tapi apa pun Alhamdulillah kita ucapkan, terutama kepada kerajaan. Walaupun di bawah kepimpinan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, dengan arahan-arahan yang dia bagi, seolah-olah peniaga tak boleh menjalankan perniagaan selama mana, dan garis panduan SOP disediakan oleh penjajah dan peniaga kecil dari segi waktu jam 8 pagi sehinggalah 8 malam. Tetapi peniaga dan penjajah kecil ini akur demi keselamatan mereka. Mereka akur kerana mereka faham kerana wabak ini bukan setakat duit semata-mata. Silap langkah seperti mana moderator kita bercakap tadi, wabak yang kita tak nampak, penyakit yang kita tak nampak, hari ini mampu serang kita pada bila-bila masa. Jadi kesan kepada penjajah dan peniaga kecil ni amat cukup terasa sangat-sangat lah. Jadi itulah, terutama penjajah tepi jalan, penjajah pasar malam, penjajah pasar tani dan juga gerai-gerai makan. Walaupun kerajaan menyediakan SOP yang kata kita boleh berniaga dengan take away semata-mata, tapi pendapatan yang kita dapat tu tak sehebat yang sebelum negara dilanda wabak ni. Itu betul Bang Lik. Jadi sedikit sebanyak memang terkesan lah. Terutamanya untuk peniaga-peniaga kecil ni. Kalau kita tengok daripada segi penjajah ni, mungkin aktiviti pendapatan dia harian. Berniaga pagi untuk belanja hari ni, esok kena berniaga begitulah. Kalau tak berniaga seminggu ni pun dia jadi parah juga. Tetapi walau bagaimanapun, macam Bang Lik kata tadi, kita ucapkan syukur dan terima kasih juga kepada kepimpinan negara terkini. Sebab agak prihatin memberi bantuan kepada masyarakat, bantuan prihatin dan sebagainya lah. Terutama juga bagi peniaga-peniaga, kalau kita tengok yang ada SSM yang mendaftar, dapat juga bantuan RM3,000 untuk meneruskan perniagaan. Sebab apabila kita berhenti lebih kurang 3 bulan, Malik, jadi bila kita nak starting ataupun nak mula balik tu pun, kalau penjajah kecil berhenti 3 bulan, habis dah modal. Jadi bila nak mula balik,
inisiatif yang disediakan oleh Yes, kerajaan tu yes, kita ucapkan terima kasih. Yeah. Malik boleh lah setuju, mungkin lah. Setuju lah Setuju pada lah balik. dengan apa yang Setuju. kita kata tu kan. Jadi kita beralih pula lah kepada Abang Sado taksi kita ni, pemimpin taksi kita ni. Kalau kita lihat cabaran dulu, cabaran bukan kata ni lah, saya ingat akhir-akhir 2-3 tahun 2-3 ini tahun ada lepas. cabaran daripada segi Grabnya, Grab. kemudian ada cabaran daripada Ubernya. Yang mana menggunakan talian dalam telefon boleh booking, boleh datang ambil sampai di rumah. Mungkinlah itu merupakan cabaran mengikut peredaran zaman lah ni. Kalau kita tengoklah berbalik pada selepas yang tu timbul pula kes COVID ni. Jadi orang bila masyarakat ataupun rakyat kita tak boleh nak ke mana-mana, jadi industri teksi dan juga pengangkutan awam ni dia menjadi rencak lah. Jadi kalau kita tengok macam mana saudara Wan melihat ini bagi geng pemandu teksi pula, bagaimana situasi pembawa teksi ketika sepanjang tempoh 3 bulan ini. Sepanjang tempoh 3 bulan PKP ni. PKP. Ya. Boleh dikatakan 97%. 97% kita punya pendapatan tu turun. Bukan kata 10, 20, 90 ke atas. Yes. Jadi teksi ni terpaksa, ada yang terpaksa parking di rumah. Dan teksi ni macam Malik kata tadi lah, macam menjaga pun hari-hari menjaga, duit tu pusing. Macam teksi pun lebih kurang tu lah. Yeah. Kita keluar pagi, balik malam. Kadang-kadang keluar pagi sampai ke malam. Tak boleh jalan-jalan lagi. Tak boleh jalan lagi. Dulu kita dengar isu Grab, taksi, Uber. Saya tak salahkan pengguna. Tapi macam kita sendiri pun, macam saya sendiri pun saya PKL, saya akan naik Grab. Pasal semua saya daripada taksi pun saya akan naik Grab. Yes. Pasal contoh kata kita lah daripada Sahab Perdana ke Kuala Kedah Terminal Ferry. Yeah. Taksi RM20. Daripada harga stesen RM20. Grab RM12. RM12. Kalau kita sendiri pun akan naik yang murah. Betul tak? Yeah. Jadi banyak kemungkinan benda tu akan beralih kepada Grab. Jadi daripada taksi ni, macam saya sendiri pun ada lebih kurang yang di Terminal Sahab Perdana tu lebih kurang dalam 100 orang daripada taksi. Yang aktif sekarang ni tak sampai 30 orang. Jadi mereka terpaksa cari alternatif lain. Contoh kata jadi guard ke, buat kerja sampingan lah. Jadi taksi ni cuti mereka keluar. Macam dulu 2-3 tahun lepas lah, boleh kata taksi ni boleh cari makan lah. Boleh cari makan. Boleh kita abang kat bini kita hari ni buat pulut, sagi balik ke beli durian. Allah jangan. Allah jangan. Kalau balik pulut, setengah kena beli ikan kering lah. Makan ikan kering lah pulut tu. Betul cakapnya. Kadang-kadang durian pun mahal lah ni. Tu jadi macam daripada taksi ni banyak sangat terkesan dengan COVID-19 ni. Kita pun macam abang kata tadi ya. Benda kita tak nampak. Yes. Bila kita tak nampak, jadi macam taksi pun dia bergantung kepada bas. Bas ekspres tu. Bila bas ekspres semua tak berjalan. Tak jalan. Orang tu nak datang dari mana? Orang pun macam kita lah. Nak keluar ni rasa macam takut. Takut penyakit benda tak nampak. Jadi taksi ni ada juga daripada taksi yang tunggu masa COVID ni. Tunggu di terminal tu untuk narik taksi ni, bawa taksi ni lah. Tapi hampa tak ada apa lah. Memang tak ada apa lah dengan SOP lagi. Lepas tu taksi pula masa COVID, satu taksi hanya digunakan satu penumpang saja. Mana kata kalau dia main 2 orang dah tak boleh bawa. Jadi memang terkesan. Memang terkesan. Dengan cara yang, tapi ada jugalah yang kerajaan berikan semacam sumbangan untuk kad mandu tu RM600 tu pun. Tu pun tak semua yang dapat. Macam kita daripada taksi sangkut dengan SSM. Bila SSM ada yang tak dapat. Bantuan RM600 tu, bantuan Perhatian Nasional tu ada yang tak dapat. Jadi ada yang dapat, ada yang tak dapat. Bila nak buat rayuan ni pun ada sampai sekarang ni pun yang belum dapat pun ada. Tapi macam kita, rezeki tu dia ada, dia main pelan-pelan rezeki. Ada. Sebab rezeki ni telah pun ditetapkan walaupun di Lauh Mahfuz dah. Tapi betul lah rezeki lah kalau kita tak usaha ni. Tetapi syabaslah kalau kita ucapkan juga kepada Wan, walaupun terdapat saingan dan cabaran terutamanya daripada segi taksi yang ada sistem. Kalau kita lihat ini, kalau ada juga kebaikan dan keburukan dia.
Macam Wan kata, kalau daripada segi persaingan harga ni mungkin memihak kepada taksi yang bersistem ni. Sistem, Tetapi mungkinlah kalau Wan kata tadi daripada 100 orang lebih, sekarang hanya 30 saja yang 30. lebih kurang 30 yang aktif. Yang aktif. Ini kalau kita lihat ada daripada segi kebaikan dia adalah mentransformasikan pemandu taksi. Mungkinlah suatu hari mungkin Wan pun akan terjebak dengan benda Sekarang ni pun dah ada aplikasi baru yang nama Taxiku. Taxiku ni bermaksud taksi akulah kan. Kalau kita Kedah ni. Taxiku ni dia nak sama seperti Grab. Cuma Grab dia nama dia Grab. Taxiku ni dia nama Taxiku. Aplikasi semua sama. Cuma di sini kita kata kalau mungkin orang tak bisa dengar Taxiku kan. Tapi bila kita dah biasa guna, silat-silat Taxiku ni nak murah lagi daripada Grab. Macam itulah. Sekarang kita di Al-Ustaz Dah Taxiku. Bolehlah jadi sidang penonton sekalian yang mana ni kita pakat-pakat bantulah pengusaha-pengusaha taksi ni, sebab daripada segi pengeimbangan harga ni kurang lebih saja. Jadi kita pakat-pakat bantu pengusaha taksi dengan menggunakan aplikasi Taxiku ya. Dan Wan, saya nak tanya dulu, sebelum timbulnya Grab ni ataupun waktu baru-baru ada Grab, Uber apa semua ni, kita lihat kepimpinan terdahulu. Sewaktu zaman, kalau tak silap saya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dulu, Datuk Seri Najib pernah memberi pakej tukar tayar. Kemudian ada juga subsidi petrol ada juga sikit kan kepada ni. Jadi itu daripada segi inisiatif untuk membantulah. Kita lihat kepada pengusaha-pengusaha taksi. Jadi saya lihatlah daripada sewaktu zaman Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, kemudian kita terputus sewaktu zaman PH, kemudian timbul baliklah ni zaman PN. Kita lihat zaman PN, apabila putus tu, sekarang zaman PN tak timbul balik. Timbul balik daripada segi bantuan kepada semua golongan. Saya lihat ni kepada masyarakat, kepada peniaga-peniaga, kepada pengusaha taksi. Tiada golongan yang tercicil lah. Kalau kita lihat itulah daripada segi lah. Jadi kita tengok momentum kerajaan Perikatan Nasional lah ni, saya tengok agak baik lah. Begitu juga dengan di dalam Kedah ni, apabila beralih kepada pentadbiran baru PN di Kedah ni, syabas kita ucapkan kepada semua lah. Jadi kita pakat-pakat nantikan kenikmatan kepada semua. Kalau kita lihat komen daripada live FB kita hari ni, ada ni Tuan Syed Hafiz. Balik kenal kot Tuan Syed Hafiz kita ni. Saya kenal. Dia kata kopi O mereka tak bancuh ke? Bancuh dah Pak Tuan weh. Kami nak bawa atas meja kecil. Takut sekali balik dia duduk semangat dia duduk tepi gelas habis. Begitu juga dengan saya tengok sini ada kawan Wan kita ni. Azmi Taksi Jitra. Dia kata pun taksi isakan hang lah ni no. Pasal boleh masuk live FB ni. Jadi tuan-tuan sedang penonton sekalian, selamat menonton bersama dengan kita, dua orang pengurusi, satu Bang Lip pengurusi penjaja, kemudian Wan pengurusi pengusaha taksi. Kedua-duanya adalah daripada daerah Kota Star. Okey Bang Lip. Kita tengok apabila berlaku ni, kebanyakan orang kata duk berniaga akhir-akhir ni selepas pandemik ini, apabila diberi lah ni kira tempoh pemulihan lah. Kita lihat daripada segi kos-kos ada juga yang meningkat daripada segi penjaja ni. Adakah sebarang kos yang naik yang menekan dan memburukkan kepada peniaga-peniaga kecil ni? Contohlah kalau peniaga ataupun penjaja tepi jalan yang duk berniaga kuih ke apa ke, kos-kos ni ada tak yang meningkat? Contoh dulu tepung RM2, kemudian mungkin jadi RM2.20 ke dan sebagainya. Macam mana daripada segi Bang Lip atasi benda ni? Jelah dari segi kenaikan harga ni kita tak dapat nafikan. Di mana apatah lagi negara kita dilanda wabak COVID-19 ini. Sebahagian daripada peniaga-peniaga mengambil kesempatan. Bukanlah kita nak nafikan dari segi kenaikan harga tu. Sebahagian daripada peniaga yang mengambil kesempatan menaikkan harga-harga barang ni. Sehingga kan kadang-kadang penjaja mengeluh barang yang mereka nak guna tu pun tak ada. Bukan setakat mahal. Bukan setakat naik harga. Barang tak ada. Mereka cuba mainkan benda ni. Kalau kita berniaga hari ni, kita perlukan bawang. Contoh bawang besar. Kalau tak ada benda tu, tak bolehlah nak masak, nak apa. Tiba-tiba satu hari bawang tak ada. Betul ya. Bila tak ada, tak apa. Kalau mereka nak naik harga pun, naiklah. Tapi bagi ada benda tu, sekurang-kurangnya, penjaja ni dapat. Benda tu dapat menjalankan perniagaan. Jangan menyusahkan masyarakat penjaja ni.
Dan Abang Lik minta lah pihak yang bertanggungjawab ni, kalau lagi lah, dimestikan melaksanakan tanggungjawab ini, memantau. Memantau barang-barang yang macam contoh ayam boleh naik harga sampai sekilo RM9, RM10, sekilo. Itu takkan membebankan. Kami penjajah ni nak berniaga ayam ni nak balik kerat 8 pula. Nak kerat 10 pula. Nak jual berapa ringgit. Bila kita naik kata nasi ayam RM5 ke RM6, masalah masyarakat marah. Tapi sedangkan waktu tu kita pergi beli benda tu pun dah naik berlipat kali ganda. Jadi kenaikan harga ni memanglah kita tahu. Cuma hari ni apa yang boleh haraplah pihak-pihak yang bertanggungjawab ni, buatlah sesuatu dalam keadaan wabak ni. Jangan bagi pihak lain mengambil kesempatan. Jadi itu yang boleh minta. Kena buat pemantauan lah. Yes, buat pemantauan. Terutamanya Kerap. kepada pemborong-pemborong. Pemborong-pemborong. Kalau kita kadang-kadang bila daripada segi awalnya dia naikkan harga, dia kata stok tak ada. Stok tak ada. Dan kemudian bila dah banyak, harga pun okey, orang pun tak komplain, kemudian dia buat lambatkan stok. Mungkin itu stok. strategi perniagaan mereka. Jadi kita yes. menyeru macam balik kita tadi, supaya pihak kerajaan tolonglah pantau. Yes. Sebab penjajah kecil ni kita tengok pendapatan dia harian. Harian. Peniaga hari ni boleh makan sebulan Begitu juga dengan peniaga pasar malam. Jadi pasar malam pun kita tengok Maulid sekarang ni dekat-dekat nak boleh buka dah dalam. Tetapi kena mematuhi daripada segi SOP ni lah. Dan insya-Allah saya ingat daripada segi peniaga pasar malam ni, kalau kita tengok, tunggu pengusaha-pengusaha tempatan lah. Nanti mereka akan mengeluarkan garis panduan untuk perniagaan. Macam Maulid pun patuhi SOP, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan? Yang paling penting apabila kita nak masuk ke kedai, kena tulis nama, cek suhu, nombor telefon yang paling penting sebagai rujukan lah, supaya nanti ke depan tak ada masalah apa. Okey Bang Lik. Tadi Bang Lik kata berkaitan dengan harga barang. Kalau kita tengok, kerajaan juga ada mengumumkan pelbagai plan bantuan. Kita ada plan ada geran, kemudian ada bantuan lah untuk peniaga-peniaga kecil. Jadi Bang Lik tengok macam mana penerimaan anak-anak buah Bang Lik ni apabila kerajaan mengumumkan bantuan demi bantuan kepada peniaga-peniaga kecil. Penerimaan mereka macam mana? Teruja ke, pakat-pakat berpusu-pusu isi borang ke, ataupun mengucapkan syukur dan tahniah kepada kerajaan sebab kita nak boleh mula balik ni. Hidup. Macam mana Bang Lik tengok? Pertama sekali sebelum balik nak teruskan lagi kita punya ni, boleh nak ucapkan terima kasih lah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri Malaysia. Yang mana kita tengok kebajikan masyarakat penjajah dan peniaga kecil ini tidak dipinggirkan. Dari segi bentuk bantuan macam mana moderator kata tadi, memang kita tak nafikan. Tetapi golongan penjajah yang ada lesen, yang ada SSM dapat peluang-peluang yang ada ni. Okey. Pertama kita tengok dari segi apa yang kerajaan Perikatan Nasional ni beri kepada masyarakat penjajah. Masyarakat dan juga rakyat penjajah ni. BPN, Bantuan Prihatin Nasional. Sebanyak RM1,600. Bila mana pelaksanaan itu dijalankan, sebahagian daripada penjajah dan peniaga kecil ini merungut kepada kerajaan. Sebab mereka tak ada SSM. Mereka ada SSM dan mereka tak layak. Sedangkan mereka berniaga di pasar malam. Bila mana berniaga pasar malam, mereka diwajibkan ada SSM. Tetapi bila buat permohonan untuk mendapatkan bantuan BRIM ni, kalau dulu orang panggil BRIM, mudah. Dulu BRIM ni kira habisin lah. Budak-budak pun dia kenal. Dia tahu. Betul tak? Yang ni BPN. Ya tak? Jadi bila tak dapat, kita pun bercakap dalam FB, kita luah dalam banyak saluran yang kita guna. Tapi akhirnya alhamdulillah lah. Yang amat berhormat Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin ni prihatin. Dia bagi kepada kita untuk rayuan. Dan dengar kata rayuan ni pun dia tak bagi dah macam hari tu. 1,000 sekali dia bagi 600 dah lah. Yang mana Menteri Keuangan Umum dia akan bagi lamsam 1,600 kepada yang ada SSM ni. Jadi alhamdulillah. Dan di situ sekurang-kurangnya peniaga ni dia tak boleh, penjajah ni dia tak boleh menjalankan perniagaan selama 3 bulan ni. Dia boleh guna ni.
Nak mula balik tu. Tak. Ha. Nak hidup. Nak hidup sehari RM20 belanja makan ni. Nak hidup, nak beli beras, nak beli gula, nak beli ikan, hak tu lah. Kadang-kadang adalah orang minta ikan lah, minta ayam, ada. Parti-parti yang ni lah, dia pun hantar. Ataupun NGO hantar. Kan? Jadi Alhamdulillah. Kita dapat duit 1,600 ni bukan untuk nak, orang kata saya nak beli almari, saya buat apa tak. Nak hidup selama 3-4 bulan. Tetapi Alhamdulillah, dengan kerajaan yang ada hari ini, dia bagi lagi kepada penjaja dan peniaga kecil. Iaitu geran. Geran bantuan. Geran prihatin, geran khas prihatin. Sebanyak RM3,000. Ya. Yang mana hari ini kita lihat, geran tu pun pakat duk senyum lah peniaga-peniaga ni. Dah boleh dah. Hak ni tak boleh makan. Hak ni bolehlah mulakan perniagaan. Mula balik pelan-pelan. Penjaja-penjaja, peniaga-peniaga kecil ni boleh mula dengan geran yang ada. Ya tak? Saya tengoklah hari ni dari segi bentuk bantuan ni, kalau nak banding dengan negara-negara yang terima wabak ni, ingat Malaysia the best lah. Bila mana dianugerahkan oleh Allah kepada kita seorang pemimpin yang bertanggungjawab, yang memastikan masyarakat ni terbela dan keselamatan kesihatan rakyat ni dijaga. Termasuklah golongan penjaja dan peniaga kecil. Boleh Sarah tu? Boleh. Sekarang balik tu. Boleh lah sikit. Macam saya tengok ni, sebab macam kita, lepas geram. Lepas geram bukan nak marah, tetapi bukan nak marah. Lepas geram menandakan kesyukuran dan juga puas hati. Macam duk cari tempat dia. Sebab hari ni balik luah di sini. Masa COVID, anak-anak buah balik luah dekat balik. Dalam WhatsApp, dalam apa, semua segala-gala mak nenek. Sampaikan ada yang mohon bantuan. Ya. Makanan tak ada lah apa. Ini mohon kat pengurusi ni. Mohon dekat pengurusi. Sekarang mujuklah pengurusi pun kemai. Mujuklah pengurusi pun adalah cara-cara kita nak dapat. Nak bicara itu, no. Yang ni boleh nak ucap. Untuk penjaja Kota Stang, boleh nak ucap kepada UMNO bahagian Alor Stang. Yang bantu balik. Siapa dia tu? Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Yusof dan rakan-rakan. Tuan Syed Hafiz, Tuan Syed Rizal dan semua barisan Jawatankuasa. Yang bantu anak-anak buah balik ni. Automatik. Mujuk lepas ada tu. Yang mana mai dekat balik yang tak ada gula, beras, kopi, duit ada. Hampa minta tu, kita boleh bantu. InsyaAllah kita usaha. Kita hantar nama dekat UMNO bahagian Alor Stang, mereka bantu. Yang tu di dalam kawasan Alor Stang. Ya. Macam di peringkat lain pun ada juga. Jabatan Kebajikan Masyarakat, pejabat zakat, bantu golongan-golongan ni semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Itu tanda syukur banglik kepada kepimpinan di peringkat bahagian Alor Stang. Datuk Yusof, Tuan Syed Hafiz, Datuk Ju dan juga kepimpinan yang lain. Pasal membantu dan rasa sama-sama bertanggungjawab untuk membantu peniaga. Jadi syukur. Tahniah kepada semua penjaja-penjaja kecil dapat geran 3,000. Jadi kita menyeru dapat geran 3,000 ni, kita mulalah perniagaan balik, berniagalah bagi elok, penuh tertib. Janganlah dapat 3,000 beli sport yang kereta. Jangan. Dia tu jam lah. Tu sampai bila duk kata kerajaan tak betul. Kita tak boleh nak tolong mereka. Jadi tahniah kepada Malik pasal bakat-bakat menjaga penjaja kecil ni. Jadi kita tengok Wan. Sebab kita tengok Wan, lah ni daripada segi kebanyakan industri juga terjejas. Terutamanya Wan, kalau kita lihat daripada segi pemandu teksi ni, dia banyak tentang industri pelancongan. Kalau kita tengok pelancongan dalam negeri Kedah dan di mana-mana di dunia sekalipun menjadi merosot. Jadi macam mana kalau selepas pandemik, waktu zaman pemulihan ni, Wan nak menyeru kepada pengusaha-pengusaha teksi ni supaya mereka bangkit semula. Mungkinlah sebelum ni kita tunggu di Syahak Perdana, tunggu bas sampai untuk bawa penumpang. Sekarang macam mana inisiatif ataupun plan ataupun cara yang Wan nak terapkan kepada anak-anak buah Wan ni untuk kita bangkit daripada segi proses untuk mencari pendapatan ni lah. Yang pertamanya, dia buat teksi ni, kalau mana-mana pun, contoh kata pengunjung luar negara pun dia akan jumpa dalam teksi dulu. Betul. Kita ni orang yang pertama. Dia nak contoh tadi turun-turun mai dari airport, turun-turun jumpa, dia tak sembang dengan driver kapal terbang. Betul tak? Tapi dengan driver teksi dia akan sembang. Okey, tempat ni macam mana dia akan tanya kita. Saya sarankanlah kepada semua driver teksi, kalau boleh mulut kita ni, kita maniskan mulut kita.
Jangan kita selalu menengking macam tu. Ada juga driver taksi ni kadang masalah di rumah, bini dia duduk bising, balik dia lepas di taksi dah. Orang tanya macam ni, tak boleh. Lepas tu tambang 15, dia ambil 20. Nu nak bagi cover balik tu. Saya sarankan driver taksi ni kalau boleh kita maniskan mulut untuk bercakap dengan penumpang. Jadi penumpang pun rasa driver taksi ni Bagus lah. bagus. Saya bukan ada, saya takat dalam tempoh PKP ni ada seorang satu makcik tu dia duduk di Kuala Nerang. Ya. Dia main di tempat taksi nak pergi di Batus. Saya kata okey boleh. Saya pergi hantar dia di Batus. Bila sampai di Batus, dia duduk rumah flat. Jadi kita nak tinggal, dia takut silap rumah. Saya tunggu dah. Saya tunggu sampai anak dia turun. Bila tunggu anak dia turun, anak dia sampai-sampai dia kata terima kasih bang. Saya kata tak apa. Lepas tu dalam masa dia WhatsApp saya. Dia kata abang, terima kasih banyak lah. Sebab abang ni tunggu sampai kami datang. Ya. Saya kata saya tak ada masalah ramah aja. Saya takut silap rumah, saya silap tempat kan jadi masalah. Yalah. Selang dalam seminggu dia telefon saya pula. Abang boleh tak main ambil kami di Batu Road tu? Saya kata saya ada kerja ni. Dia kata apa, bila abang senang? Bila abang senang? Jadi ikut time kita. Saya kata esok boleh? Saya kata esok. Saya kata abang main ambil. Jadi tahun tu kita boleh nampak dah. Penumpang ni dengan driver taksi ni dia nak kepercayaan. Yes. Kalau kita jenis macam kita ni duduk perongoi, duduk nak kata kat orang, hak nu tak kena, ni tak kena, macam Malik kata hak nu tak kena, ni tak kena, jadi masalah. Jadi masalah. Macam baru ni lah, saya pun terima kasih banyak lah dengan Datuk Yusuma. Sebelum raya lah, sehari sebelum raya. Dekat-dekat dengan Sahab Danau ni, dekat-dekat dengan 100 orang lebih juga yang dapat sumbangan daripada Datuk Yusuma. Sumbangan dia bukan sikit. Tapi kami pun Alhamdulillah. Lepas nak beli daging ke, nak beli yang sikit, walaupun kita tak sambut raya dalam PKP ni, tapi daging mesti kita nak beli. Ketupat mesti kita beli, lemang mesti kita nak beli kalau tak boleh pakang. Tapi cukup dengan yang Datuk Ismail bagi tu untuk diagih-agihkan ke semua. Tu pun kita terima kasih banyak. Macam satu lagi dari segi penyediaan teksi lah kalau boleh. Saya pun duk sarankan kepada semua ahli saya tu kalau boleh teksi tu bagi rupa teksi lah. Bagi nampak rupa teksi. Kadang-kadang setengah-setengah teksi ni aircon pun tak ada. Lepas tu depa bila orang tak mau nak kereta depa nak marah. Kenapa penumpang ni tak mau nak? Tapi kalau kita sendiri kita anggap kita ni driver teksi, penumpang nak naik kereta orang. Pipi tengok kereta pun Allah teruknya. Dengan cat macam ni, masuk dalam pula Allah aircon tak ada, bau rokok. Saya sendiri sebagai pemusi memang pun saya tak bagi driver teksi saya pergi parking kereta dalam tempat teksi tu, buka pintu ke semua. Ada dulu setengah-setengah teksi dia akan pergi di tempat teksi tu, dia kata panas. Buka pintu, kita bukan tahu buka pintu ular masuk dalam tu. Contoh kata. Kita tak tahu. Masuk kena. Bila kena, kita nak kata macam mana. Kita bukan ada insurans, bukan ada apa nak bagi dekat depa. Kalau boleh saya minta, itulah kita jaga sama-sama kita. Macam hashtag kita lah ni, kita jaga kita. Benda tu hak kita tak nampak, kita jagalah, pakat-pakat jaga. Macam saya pun di debat teksi, Alhamdulillah, di Sahab Danau tu, tak ada lagi lah berlaku yang pelik-pelik. Contoh kata yang pelik macam masuk lah, macam tak ada masalah lagi lah. Semua kira dalam keadaan yang terkawal. Cuma itulah cerita macam debat teksi ni kadang-kadang semua orang ada masalah. Kalau tak ada masalah, orang kata ni kan, semua orang ada masalah. Cuma orang kata apa, kita boleh ringankan. Macam kami sendiri pun persatuan saya akan buat satu khairat kematian, sakit demam, saya akan buat. Sakit kita bagi masuk hospital, tapi kalau sakit sikit-sikit tu kita tak bagilah. Macam contoh kata masuk hospital 4-5 hari kita akan bagilah. Kematian kita akan bagi gitu. Jadi walaupun benda tu tak banyak, tapi sedikit sebanyak dapat menyumbang. Dia kata bagus juga geng teksi ni, teringat juga. Setengah-setengah orang mati putih macam tu ya. Ni kita bagi walaupun tak banyak, tapi kita kok ni sumbangan daripada teksi orang macam kita sendirilah. Macam kerajaan lagi lah. Bukan nak ikut-ikut kerajaan bagi tu tak cukup 1,600 tapi balik. Cukup. Jadi kerajaan ni ingat ke kita. Jadi kita pun terima kasih lah pada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Lebih sendiri panggil Abah lah kan. Orang panggil Abah lah ni kan. Dalam Facebook panggil Abah. Terima kasih banyak lah kepada Presiden Muhyiddin Yassin. Abah Pak Long. Abah Pak Long. Pak Ngasyam. Macam-macam orang panggil. Tu kita bersyukurlah apa yang kita ada lah ni. Macam kita tengok di Amerika pun terlampau banyak. Tak turun. Lagi kunyat kita Malaysia ni menurun kira alhamdulillah lah kan.
Dan sekarang pun kalau kita tengok daripada segi kes yang Kes, sedang dirawat ataupun yang positif ni pun tak sampai 1,000 dah. Tak sampai 1,000 dah. Merupakan satu usaha baik lah daripada Kementerian Kesihatan. Macam kemarin pun bagus 300 lebih yang sembuh. Jadi kalau nak berbanding dengan negara-negara lain, sebab itulah kita lihat daripada segi Ketua Pengarah Kesihatan kita ni the best lah. The best Kalau kita tengok dalam dunia pada ketika Ya, ini ya. Sabah dan Sampai Tahniah negara kita luar pun umum kata dia the best. the best. menghargai lah. Yes. Dan walaupun di dalam keadaan pandemik ini, negara Malaysia lah ni makin melonjak naik lah. Yes. Terutamanya daripada segi pengurusan. Kalau kita baik daripada segi prasarana, baik daripada segi peralatan dan sebagainya, kalau pengurusan tak baik pun kita ranking kita akan jatuh lah. Macam normally. Canada lah. Landscape kita lebih kurang macam Canada. Tapi Canada hari ni kuih bertambah. Begitu Amerika sendiri Amerika, negara maju. negara maju. Kita negara yang Dia sekarang macam orang sekarang ni, dia macam duk tunggu tau. Okey, sama kata PM kita umum kata boleh keluar, dia pun nak keluar. Sebab itu di Langkawi dalam masa sejam 1,000 booking. Yes. 1,000 booking. Orang nak pergi berjalan, orang duduk rumah 3 bulan bang. Kadang-kadang kita pun sendiri duduk rumah 3 bulan pun boleh cakap seorang-seorang tu. Betul. Betul. Tapi bila jadi macam ni, apabila diumumkan kembali untuk buka, dia akan merancakkan kembali Dia lah. slow-slow macam ni pun sembahyang berjemaah pun dah dibenarkan. Dia pelan-pelan dia pulih lah kan. Dia bila dah rancak sektor pelancongan, teksi juga akan teksi turut yang memberi kesan yang baik lah. lah. Jadi kita tengok balik, kalau kita tengok daripada segi bantuan lah, bantuan pakej prihatin terutamanya yang diumumkan ni, dan juga penjana ni, kita tengok ada macam-macam bantuan dia beri kepada rakyat. Dan kita harap juga rakyat ni supaya terus membantu dan juga berbelanja kepada peniaga-peniaga kecil terutamanya. Mungkinlah contohnya kalau kita dulu ada bulan 4, ada bantuan bulan 5, kemudian ada lah bantuan yang seumpama BERIM yang balik kita tadi untuk bulan 6 dan seterusnya. Dan insya-Allah bantuan-bantuan ni akan disalurkan. Begitu juga dengan bantuan kepada OKU yang telah pun diumumkan baru-baru ini sebelum Hari Raya Aidil Adha ni. Saya ingat pun tak lama dah akan diberi bantuan kepada OKU juga one off secara tunai. Jadi kita Ibu tunggal pun dapat one off. Jadi kita menyerulah kepada mereka ni supaya membantu macam mana balik nak menarik masyarakat ini terutamanya untuk bantu peniaga-peniaga kecil ni. Dia hari ni macam mana saudara moderator, dia bila mana BERIM dulu ni, bila BERIM dilaksanakan ni, memang tak dapat nafikan. Ya. Ekonomi masyarakat penjaja dan peniaga-peniaga ni, dia ada peningkatan sedikit sebanyak. Bukan kita nak banding dengan perniagaan yang besar. Ya. Sebab bila mana golongan yang dapat ni, golongan yang orang kata pendapatan rendah. Hak tinggi ni dia duduk belanja macam tu lah. Dia pergi dekat Starbucks, dia pergi McDonald, dia pergi segala-galanya. Tetapi masyarakat yang mana pendapatan rendah ni, dia akan gunakan manfaat. Ya. Waktu tu dia nak beli buah, waktu tu lah dia nak beli nasi ayam, dia nak beli mi goreng, dia nak pergi pasar malam. Jadi kita haraplah rakyat gunakan benda-benda ni. Saya yakin bila ada bantuan-bantuan ni kepada rakyatnya, sebenarnya merancakkan lagi ekonomi penjaja dan peniaga kecil. Ini yang saya nampak. Sebab masyarakat pendapatan rendah, dia akan guna peluang-peluang yang ada ni. Dia dapat duit ni, dia akan guna untuk berbelanja. InsyaAllah tu. Betul ya. Bila dapat contohlah kalau kita kata yang berpendapatan rendah dia nanti. Bila dapat dia sahih macam kita lah di rumah. Contohlah nak ajak makan roti canai. Duit dalam poket RM10. Tapi anak 5 orang kita nanti saat esok bawa. Sama-sama esok dapat beri ni bawa berbelanja di gerai-gerai kecil ni. Yang penjajah-penjajah kecil dia tak akan pergi Starbucks. Jadi secara tidak langsung ni bantuan-bantuan kecil yang disalurkan kepada golongan bawah dan pertengahan ini akan merancakkan ekonomi ni. InsyaAllah. Saya rasa benda ni lah dan sedikit sebanyak akan melonjakkan kembali lah ekonomi kita terutamanya. Jadi kita pakat-pakat lah tengok
kalau dapat yang sebelum raya haji ni Haji ni 300 dapat. mungkinlah beli daging dekat Pak Mi, Ya. daging dekat Pak Jang di Kuala Sungai dan sebagainya. Ya. Untuk balik kita makan, kemudian beras pulut, dompalai apa semua boleh belilah. Boleh. Jadi terima kasih dan pakat berbelanja secara berhemah. Ya. Janganlah duk belanja kot-kot lain. Kot lain. Jadi kesian orang di rumah tu. Ya. Yang terutamanya. No, dan Wan, tadi saya teringat dalam movie-movie cerita-cerita Melayu dan sebagainya lah. Kalau kita tengok dulu naik teksi sampai satu tempat, tiba-tiba penumpang terjun. Mungkinlah Wan pun pernah mengalami ni. Penumpang lari tak bayar tambang. Tak bayar tambang. Sampai dia nyoh macam tu. Kalau bahasa kasar kita lah, nyoh pula dah. Dia lari macam tu lah tanpa bayar tambang. Jadi pernah tak Wan mengalami benda ni, dan kemudian mungkin anak-anak Wan ni, anak-anak buah ni pun pernah mengalami, dan di mana tempat kita nak pergi mengadu ni. Daripada segi benda-benda ni mungkin ada proses dia ke tempat mengadu daripada pihak yang berkuasa untuk ambil tindakan dan sebagainya. Dia kalau cakap pasal orang tak bayar ni, kalau driver teksi tak bisa kena tu, Dak aku no. mesti kena lah. Mesti kena lah. Macam dalam PKP ni pun, baru ni pun ada juga yang kena. Dia keluar daripada penjara, nak pergi ke Kulim, India. Kawan saya pergi. Lepas tu dah turun, dia pun pandai, dia drop satu tempat. Dia drop satu tempat, dia kata pakcik pinjam telefon. Ya. Dia pinjam telefon pakcik tu, tepi tu ada macam bukit naik tangga pergi ke taman atas tu. Dia kata berhenti tu. Pakcik tu pun cakap telefon, dia kata dia cakap dekat luar kereta, bila dia cakap di luar kereta, tahu tak tengok kali-kali naik dua tak dah. Dengan duit pun tak dapat, dengan telefon pun hilang. Macam kita daripada teksi ni, kes-kes macam tu kita selalunya kita tak report lah, macam kecoyan kita kan. Tapi macam saya sendiri pun saya biasa kena. Tapi saya kena pun bukan warga kita lah, warga macam Rohingya ni. Hantar dia batus, dia kata ni rumah dia. Saya pun pergi hantar rumah dia, dia kata sabar ambil duit dalam rumah. Kita daripada teksi ni kadang-kadang tak semua ada duit cash. Dia kata duit ambil di sana. Saya pun sampai depan rumah dia, dia turun. Bila dia turun, dia masuk dia tahu rumah dia ni. Saya pun duduk tunggu lah. Lama sangat ni. Bila pi tanya di rumah tu, pipi ketuk pintu, orang lain yang keluar. Saya kata ni mesti kena dah ni. Tapi nak buat tu kita pun dah tak boleh nak buat apa. Nak report pun, nak report polis bukan tak boleh report. Tapi polis nak boleh buat apa. Kita betul polis pun nak boleh buat apa. Kita pun tak kena. Satu lagi macam kita bawa contoh kata bawa pendatang asing. Contoh kata bawa pendatang asing, dia bawa benda yang salah. Automatik daripada teksi ni akan duduk dalam balik. Dia tak, jadi kita ni bertongkol dengan dia. Padahal kita tak tahu apa, kita tak ada hak nak check bag dia apa semua, kita tak ada hak. Contoh kata baru ni kena bawa, dia bawa dadah. Tahan digital contoh kata. Kita ni daripada teksi ni confirm 2 minggu akan duduk dalam Subahat. Tapi kita tak tahu balik. Kita cuma boleh, polis akan siasat panggil pengurusi apa, setiausaha apa, pergi di balai polis, sembang okey macam ni. Sebab tu di stesen saya akan buat satu list. Dia penumpang tu mai nak pergi mana, tulis nombor kereta, jam ke apa, okey jalan. Benda buku list tu lah kita duk untuk jadi apa-apa, jadi in case macam tu lah. Jadi in case kita tak tahu benda tu dibawa apa ke, dia bawa ganja ke, dia bawa dadah ke, kita tak tahu. Kita tak ada hak nak check bag dia. Kita cuma boleh okey, bila kita pergi okey ni teksi kami nombor sekian, ni kad mandu dia, ni semua dia. Dia bertolak daripada staff ke bukan dia. Itu saja. Tahun 2 minggu tu tak kena dah balik. Tahun 2 minggu tak dalam siasat tu. Dalam siasat. Bayangkan kalau kita 2 minggu duduk dalam balik, anak bini kita macam mana? Betul. Macam saya, nak kata saya pun, sungguh saya pun bawa teksi juga, tapi saya tak sepenuhnya pada teksi lah. Ada yang buka menjaga sikit-sikit macam balik kecil-kecil tu kan. Saya kesian yang ada yang lapis umur 70, 80, 75 ada seorang menurut dia. Dia 100% teksi. Pendapatan dia 100% teksi. Ada yang 2-3 orang yang 100% teksi. Bila teksi ni, bayangkan kita pergi hantar boleh street or shock. Kita pergi Batut. Contoh kata Batut 130. PP dia tak bayar. Kita minyak nak kena isi, tu nak kena bayar. Jadi balik tu Allah. Cakap seorang-seorang lah kita bang. Cakap nak tidur sana tak balik. Sana. Cakap seorang-seorang lah kita. Jadi macam dia buat teksi ni, kata nak buat macam mana ni, tak ada abang kita lah. Macam tu lah. Kita tak
tak ada lagi lah driver taksi akan pergi buat report di balai polis kata dia naik taksi tak bayar. Yalah. Payah kita dengar lah. Tawakal dan Tawakal lah, ya, tawakal. Sebab itu kadang-kadang yang macam saya sarankan driver taksi saya, okey, sampai tu dia naik itu contoh kata jauh. Berhenti bawah minyak lu. Cik, mai duit nak isi minyak. Dia bagi duit. Kena pakai trip tu. Kalau setengah kalau kita pakai terus pi ya, bahaya sikit lah. Bahayalah. Bukan tak ada, tapi ada dalam 100 orang mungkin ada seorang. Betul tak? Saya pun taksi saya ingat saya biasa hantar sampai Genting. Genting Helen. Saya kata, tapi duit saya akan ambil dulu setengah. Contoh kata tambang saya pi 600, saya akan minta dulu 300. Nak isi minyak, nak bayar tol apa semua dia bagi. Okey, jalan. 200-300 tu kalau macam dia tak bayar pun kita tak ada masalah dah. Boleh balik lagi. Bayangkan kalau kita pergi Genting 600 dia tak ada bayar, tak bayar. Kita saya nak balik pun tak boleh balik, minyak tak boleh buh. Betul. Betul tak? Betul kata saya sarankan macam itulah dia taksi. Kalau boleh kita fikir sendiri. Macam mana kita nak. Takkan kita tahu, mai duit lu. Tak boleh kata macam tu. Kita cik boleh tak bagi duit lu saya nak beli minyak. Okey, kerana tu kita percakapan kita ni melambangkan imej kita. Susun ayat bagi cantik lah. Susun ayat bagi cantik. Silap. Kalau minta tu dia bagi semua. Iyalah. Ambil siap-siap kita tak ada memang dia nak pergi hantar. Ambil siap. Tapi itu kata percakapan ni. Percakapan tu saya dah banyak kali saya kata. Percakapan, tingkah laku, perangai kita kena jaga. Satu yang orang tak kenal kita. Iyalah. Macam pelancong-pelancong dia luak dia turun-turun dia naik taksi. Okey taksi. Kita pun okey taksi dia tanya kita okey mana tempat yang menarik kita. Kita abang lah okey ada muzium padi. Ada muzium ni, ada balai nobat. Semua kita boleh cerita. Masjid Zahir semua. Tapi kalau kita pun sombong dengan dia naik pum duduk pintu. Dia pun duduk sengak, kita pun duduk sengak. Dia tak tahu. Daripada segi situ kita boleh tarik income. Mana kata kalau tambang tu 30 dia boleh okey bang saya nak ambil dari sini pergi sini pula. Daripada sini pergi sini pula jadi bertambah. Itulah jadi income saya sarankan kepada daripada taksi. Macam itulah orang kata percakapan tu. Itu dia. Dan jadi sidang penonton sekalian seperti mana yang saudara Saiful Azwan kata tadi ni kita jadikan pengajaran lah. Jadi kita juga menyeru supaya semua masyarakat, rakyat, siapa saja yang sering kali menggunakan ni kita banyak jadi bantulah pengusaha taksi. Jadi kita sebar luaskan benda ni supaya orang lain dapat pemahaman. Kadang-kadang kalau ditipu seperti mana saudara Azwan kata tadi, mengeluh juga. Sebab tu beliau kata sewaktu perjalanan balik tu bercakap seorang-seorang. Betul. Kita kena pakat-pakat banyak bantu. Sebab masing-masing ada peranan untuk merancangkan ekonomi, untuk menambahkan pendapatan terutamanya keluarga. Apabila pergi Penang balik bercakap seorang-seorang kita duk terbayang muka dia rumah tu. Macam mana? Sebab dah pergi Penang pun dah separuh hari dah. Jadi kita pakat beringatlah. InsyaAllah dan juga kepada pemandu-pemandu teksi ni jadi kita pakat-pakat susun ayat bagi cantik supaya memudahkan pengguna kita terutamanya supaya mereka menarik dengan penggunaan teksi ini. Okey, Bang Lik pula. Kalau kita tengoklah bagaimana peniaga-peniaga ni terkesan ni. Adakah kenaikan jualan mendadak selepas penerimaan bantuan selepas PKP ni lah bantuan demi bantuan ni daripada segi hasil jualan meningkat naik dah. Daripada pembelian rakyat selepas kemasukan duit-duit perhati nampak semua ni. Kalau dulu mungkinlah kita boleh jual hasil jualan mungkin RM100 tetapi selepas buat pelaksanaan PKP pemulihan ini jualan ni dia melonjak naik dah balik. Dekat mana yang kita tengok hari ini kerajaan memberi kelonggaran banyak. Ya. Kelonggaran banyak dan juga bantuan kepada masyarakat ni juga kita nampak ada lah. Jadi di sini balik nak ni lah. Sebenarnya kita di pihak peniaga-peniaga ni pun tak nampak lah satu orang kata kenaikan mendadak lah pendapatan tu. Sebab rakyat masih lagi berhati-hati untuk nak bergerak. Rakyat masih lagi berhati-hati untuk nak bergerak dengan wabak COVID-19 ni. Sebab rakyat baca kesihatan. Kalau dia nak makan ke, dia nak apa ke, dia kata lebih baik duduk dengan keluarga, makan dengan keluarga daripada mereka nak keluar pergi beli. Tapi ada lah urusan daripada sebelum ni sampai tak ada langsung hanya nak bungkus sahaja, tapi bila hari ni boleh makan boleh minum di kedai. Tapi dengan SOP yang ada lah
Jadi pada pandangan Abang Khalid lah, semenjak kelonggaran ataupun kita kata PKPP ni, pendapatan tu ada. Kita tak menidakkan. Kita bersyukur. Walaupun dapat 100 sebelum ni tak dapat langsung pun ada. Tapi hari ni dapat. Jadi nampak macam tu lah yang boleh duk nampak hari ni. Tu dia noh. Ada juga pendapatan. Seperti COVID ni juga. Yes. Sekarang ni fasa pemulihan perniagaan pun macam tu juga. Walaupun masyarakat rakyat diberi bantuan bantuan, tetapi mereka nak berbelanja tu berhati-hati. Macam kita lah, anak nak ajak keluar berjalan pun kita pun bimbang bagi betul-betul kesihatan. Selepas PKP pemulihan ni mungkinlah dia ada fasa baru, barulah kita merancangkan. Tetapi kita tidak mempertikaikan, ada juga orang yang berkeluar. Tetapi mungkin bilangannya kurang daripada sebelum ni. Okey, Wan, kita tengok tadilah daripada segi etika pemandu teksi ni. Kalau sebelum kita nak jadi pemandu teksi ni, ada ke pihak persatuan inilah buat kursus ke ataupun daripada SPAT ke apa, terlibat dengan SPAT lah. Sekarang ni APAT agensi pula. Ada ke buat kursus-kursus untuk pemandu teksi ni? Macam saya sendirilah, sendiri lesen tu memang confirm dah kena ada lah. Macam saya sendiri, saya sebagai pengurusi, saya kata lebih senang saya face to face lah dengan dia. Saya akan panggil dia masuk dalam pejabat saya akan sembang dulu, okey macam ni, dia akan mohon lah, saya nak minta mohon buat masuk persatuan saya apa semua, saya kata okey, saya terima borang ni, saya akan mesyuarat dengan ahli-ahli saya lah, dengan dia tangguhkuasa saya. Dia kata okey, bila kita okey, saya kenal dia ni macam ni okey, saya akan terima. Kita tak menidakkan, macam kita tak menidakkan tak boleh masuk. Tapi kalau dia sendiri ada kes macam kes samun ke, kes apa, kita pun kena hold dululah. Kita tak boleh terima orang ikut sedak, kita nak terima ni duit ahli, ambil duit ahli masuk, tak boleh macam tu. Kita panggil masuk, kita akan panggil mesyuarat dulu. Apa dia tanya orang-orang yang atasan pada saya, semua saya pengurusi pun, saya sendiri yang buat keputusan. Kita bersatuan, kita kena mesyuarat. Kalau jadi mesyuarat kata okey terima, dalam masa seminggu kita akan okey boleh menarik, boleh beroperasi lah. Sebab apa, kita bukan takut jadi benda macam tu, tidak benda yang tak elok berlaku lagi, dia akan mencemarkan nama kita, negeri kita. Orang kata PP Kedah dia buat teksi, angkat tangan boleh bagus. Sebut Kedah ni, sebut Kedah orang kata semua ramah-ramah, syok dia buat teksi. Dia orang macam kita lah, kita nak dia buat teksi ni, semua kita dia buat teksi pun kita nak orang kata apa, kemesraan tu ada, bukan kata kemesraan macam mana. Jadi cara dia percakapan, cara dia layan kita, cara dia angkat beg ni, kadang-kadang tengok makcik tu duk heret beg nak buah labuh naik kereta, dia buat teksi masuk dalam kereta dah. Ada juga macam tu pun. Tolonglah angkat buah dalam kereta. Bila segi-segi aspek macam tu, orang dia akan ambil teksi senang lah kita. Senang. Kadang-kadang macam Grab apa semua, orang tua-tua dia tak pandai. Dia dalam kepala otak dia teksi. Teksi. Bila nak apa-apa teksi. Tapi kita kena jagalah. Jangan sampai satu dalam kepala otak dia teksi tu bertukar jadi Grab. Bila dia kena sekali, contoh kata memang tambang dia ambil mahal. Dia buat teksi tak boleh mahal, baik kita ambil Grab. Grab baru macam ni. Itulah faktor-faktor kita kena bersaing secara sihat. Sebelum ada juga bang, dia buat teksi yang bergaduh dengan Grab. Yang bertumbuk dekat hospital, dekat stesen kereta api. Jadi kes viral apa semua. Punca apa? Punca teksi tak boleh samakan lah. Bila orang naik teksi, naik Grab. Okey, Grab kita kata dah abang, Grab orang panggil apa dia ambil. Kita nak marah dia pun tak boleh. Kita nak marah ke dia Grab tu tak boleh, pasal dia pun daftar, dia pun ada test puspakom, dia pun buat semua. Bukan kata dia main ambil kereta biasa, main menarik tidak. Dulu orang panggil private sapu, betul tak? Lah orang panggil Grab. Dia ada sistem. Pasal dia pun ada sistem. Dia pun tak berani buat benda pelik-pelik, pasal dia pun dah daftar. Bila orang tekan gambar nombor kereta dia, gambar dia pun dah naik, semua detail-detail semua dah ada. Takkan dia nak buat benda tak elok? Betul tak? Tu kita kena saingan secara sihat. Okey, Grab boleh buat, siapa aku tak boleh buat? Grab boleh pi, siapa aku tak boleh pi? Kereta kita sama ya. Kereta hang, aku. Hang bawa minyak 95, aku bawa pakai minyak 95. Kita siapa kita tak boleh pi? Yalah.
Kalau kata lebih kurang sikit-sikit daripada teksi naik, contoh kata tambang boleh kot 15, jalan jangan kira. Sebab ada rezeki Sebab depan mata rezeki dah. depan mata. Yes, Kalau kita tambang 20, orang tu minta 15, kita tak lebih, dia ambil grade RM12. Kita nak kata apa? Oh, ni semua salah grade. Tak boleh tu. Saya biasa kata, kita ni, hadiah teksi ni, ibarat kata sekok mangga duduk dekat tengah padang bola. Tak ada efek apa pun. Tapi, kita kena bagi ramai. Bagi ramai. Contoh kata, okay, kita nak buat apa, kita melalui persatuan. Okey, kita nak mohon ni, persatuan. Macam Datuk Ismail Bro ni pun datang, dia tak bagi individu. Dia panggil saya, okey, berapa orang semua? Okey, saya kata ada 100 orang. Okey, awak senaraikan nama, berapa orang, saya nak bagi. Betul tak? Kalau kata individu, dia pergi seorang-seorang dia pun boleh. Betul. Tapi itu yang pentingnya persatuan. Bila contoh kita naik-naik, tinggal beg. Tinggal beg di dalam teksi. Dia tak ingat, kita bukan, Abang Lik pernah naik teksi ingat nombor? Tak. Pakai naik teksi. Naik, okey. Contoh atas CMI tadi, teksi P ni. Okey, kita ada list dah. Kuala Nerang, siapa pergi tadi? Ni, ada tinggal beg lah kita tak? Dia kata ada ambil. Jadi benda tu memudahkan kita. Memudahkan kita. Itu dia noh. Jadi etika. Etika. Kalau tak ada kursus pun mungkin daripada segi persatuan teksi ni yang menguruskan. Yang paling penting etika, keramahan daripada segi kita kena, kalau bahasa kita sendiri bermulut manis lah macam tu. Bukan nak rugi. Tak rugi untuk kepentingan kita bersama lah. Sebab kita tengok sekarang ni cabaran-cabaran ni cukup hebat walaupun kepada pengusaha teksi untuk memulihkan reputasi dan sebagainya. Sebab tadi kita lihat daripada segi kena tipu tu perkara biasa. Jadi kita kena pulihkan imej ni mungkinlah daripada segi macam Wan kata tadi, teksi tu sendiri kena menarik lah berbanding. Sebab kalau kita tengok bukan kata kita nak menidakkan penduduk teksi dah. Kadang-kadang kita lihat daripada segi Grab kenderaan yang baru-baru. Jadi bila teksi kalau main bergerak tayar pun bunyi cek. Jadi mungkin dari segi kesihatan. Jadi kepada pengusaha-pengusaha teksi, minta maaf lah, bukan kami nak menidakkan anda dah, tapi sama-sama kita bagi teguran yang positif lah. Kita pekat-pekat. Sebab ada ni pun orang kuat teksi juga bersama-sama dengan kita. Okey, masa pun begitu mencemburui kita. Sebab hari ini kita bercakap tentang isu rakyat yang dekat di hati rakyat. Kita bercakap soal peniaga, soal penjajah, yang mana rakyat-rakyat semua ni sering bertemu. Kemudian dengan industri teksi itu sendiri. Kedua-dua ini kita tidak mempertikaikan dan juga tidak menidakkan bahawa sesungguhnya kedua-dua ini merancakkan ekonomi negara terutamanya. Jadi saya pun akan tanya 1-2 soalan sikit. Masa memang ni lah. Sebab kita bersembang ni tajuk yang dekat di hati rakyat ni kita seronok. Jadi kita boleh lajak. Minta maaf Bang Lid, minta maaf saudara Wan. Kita masa agak terhad lah. Jadi kita lihat kepada Bang Lid sendirilah. Kita tengok daripada ekonomi lah ni dia slow di kala PKP ni. Perintah Kawalan Pergerakan. Apabila dilonggarkan dan masih banyak lagi peniaga yang tak boleh berniaga. Kita tengok. Dan kemudian apakah harapan daripada Bang Lid selaku pengurusi ini kepada kerajaan untuk membantu bagi meringankan peniaga-peniaga kecil ini? Maksud dia? Harapan Bang Lid lah kepada kerajaan. Apa yang Bang Lid rasa mungkin ada yang terlepas pandang untuk dibantu kepada peniaga-peniaga kecil. Yalah, cuma hari ni apa yang Bang Lid nak, pengharapan yang balik lah kepada kerajaan. Terutama kerajaan Perikatan Nasional di peringkat negeri Kedah lah. Di peringkat negeri Kedah, balik harap lah. Hari ni pun kita duk tengok di bawah kepimpinan yang amat berhormat Tuan Haji Sanusi Mak Nok selaku Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman, bagi pihak Persatuan Penjaja dan Peniaga-peniaga Kecil kita merakamkan ataupun mengucapkan tahniah lah, syabas dan tahniah kerana di bawah pentadbiran tu. Bila mana hari ini kita lihat pihak PBT sedang merancak untuk memberi peluang kepada penjaja dan peniaga kecil pasar malam, pasar tani dapat kembali menjalankan perniagaan. Dah buat dah, cuma dengan keadaan SOP. Begitu juga dengan Esko PBT yang berhormat Datuk Dr. Hayati. Baru ni pun kita tengok yang berhormat turun padang bagi lesen penjaja.
Yang itulah yang kita duk berjuang sebelum ni. Pihak Persatuan Penjaja bila kita dilantik sebagai ahli majlis di PBT, kita berjuang supaya lesen sementara ini dapat diberi kepada masyarakat penjaja. Tidak kira dia tu meniaga buah ke, makanan ke, burger ke, kita berikan peluang. Sekurang-kurangnya peniaga-peniaga ini ada etika dalam menjalankan perniagaan. Jadi harapan saya lah sebagai pemimpin kedil masyarakat penjaja ni, kerajaan di peringkat kerajaan negeri ni, letaklah Persatuan Penjaja di tempat yang sebenarnya. Supaya kita dapat memperjuangkan nasib masyarakat penjaja. Dan penjaja juga bila mana diberi peluang untuk menjalankan perniagaan ini, gunakan peluang yang ada dengan SOP yang disediakan oleh pihak-pihak berkuasa. Dan harapan saya juga untuk pelanggan ataupun masyarakat di luar sana, ikutlah apa yang kami sediakan. Terutamanya daripada pengusaha tempatan tu. Terutama pengusaha tempatan. Okey, terima kasih Maulid. Kemudian Wan, sikit apa harapan Wan terhadap kerajaan terkini ni untuk bantu pengusaha-pengusaha taksi ni? Seminit dua. Seminit ya. Macam saya selaku pengurusi tiba-tiba taksi, mewakili semua daripada taksi lah. Harap pihak kerajaan ni tak meminggirkan daripada taksi. Contoh kata macam dulu bagi jantuan tayar, jantuan minyak. Kalau tak boleh banyak pun, sikit-sikit boleh meringankan daripada taksi ni pun dah alhamdulillah dah. Macam kita kata daripada taksi ni pun tak semuanya senang, taklah semuanya susah. Tapi kalau sedikit sebanyak tu boleh meringankan daripada taksi pun dah alhamdulillah dah. Alhamdulillah, saya kata pihak kerajaan yang baru ni mungkin ada cara-cara yang tersendiri untuk daripada taksi ni. Itulah jangan kata kami daripada taksi sengak daripada taksi ni kalau sengap memang tak bagilah. Dia kena bersuara lah macam tu lah kita kata harapan kita. Kemudian yang paling penting kerajaan perlu berhati. Kadang-kadang kita tengoklah kumpulan-kumpulan sasar yang membantu, terutamanya kumpulan yang sama-sama membantu pihak kerajaan dalam merancangkan proses pelancongan ini untuk meningkatkan industri, terutamanya semualah kita pekat-pekat terlibat. Terima kasih saya bagi pihak Sembang Kopi O, bagi pihak Biro Penerangan dan juga UMNO dari Kedah Rahman, bagi pihak Datuk Seri Jamil, bagi pihak Yang Mohd Datuk Hajah Suraya yang bertanggungjawab menyediakan studio untuk sama-sama bagi kita berbincang tentang isu rakyat ni. Ini yang paling penting untuk kita sama-sama mengangkat isu-isu ni untuk menjadikan perhatian kepada kerajaan terkini. Kadang-kadang kita mengkritik demi kebaikan. Kita bagi sama-sama pandangan, buah fikiran supaya membantu pihak kerajaan melonjakkan imej kita terutamanya. Jadi terima kasih kepada saudara Saiful Azwan bin Azizan. Jadi dok panggil Wan Sakul. Terima kasih pengurusi pengusaha taksi Kota Star. Begitu juga dengan Abang Lid Muhammad Khalid bin Abdul Hamid, pengurusi penjaja untuk Kota Star. Terima kasih kerana berkongsi pandangan dan juga idea bersama-sama dengan kita di dalam Sembang Kopi O secara live. Jadi terima kasih kepada semua sidang penonton, kepada para netizen. Terima kasih kepada semua yang bantu menyebar luaskan live kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain masa, lain ketika dan juga lain topik. Yang paling penting adalah isu yang kita bangkitkan di dalam Sembang Kopi O ini adalah isu rakyat yang dekat di hati kita. Jadi kalau ada salah silap daripada kami bertiga ni, saya menyusun 10 jari memohon maaf seadanya kepada anda semua. Jadi terimalah salam kasih sayang daripada saya. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.